Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan berkongsi kepada tuan-tuan dan puan-puan berkaitan dengan kesejahteraan. Ya, dalam pendidikan moral, saya akan kongsikan kesejahteraan alam, tanggungjawab kita bersama. Iaitu alam ini adalah merupakan tanggungjawab kita bersama, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu tentang nilai yang pertama yang patut kita ketahui adalah tentang kepercayaan kepada Tuhan. Walaupun negara kita adalah yang pertamanya kepercayaan kepada Tuhan. Apakah sebenarnya maksud ini? Maksud dia adalah keyakinan wujudnya Tuhan sebagai pencipta alam dan mematuhi segala suruhan-suruhan Tuhan, berlandaskan pegangan agama masing-masing, berlandaskan kepada pegangan agama yang dianuti oleh agama masing-masing, selaras dengan prinsip rukun negara, kepercayaan kepada Tuhan. Itu yang pertama itu. Kemudian saya akan menerangkan lagi tentang anugerah-anugerah yang telah Tuhan berikan kepada kita. Anugerah Tuhan yang telah diberikan kepada kita, tuan-tuan. Iaitu yang pertamanya, anugerah Tuhan kepada kita ialah alam. Dan manusia merupakan anugerah dari Tuhan. Yang kedua, manusia. Oleh itu manusia bertanggungjawab untuk menjaga. Manusia adalah khalifah, pemimpin, ketua, untuk menjaga alam dan juga penghuni-penghuni alam ini. Tetapi sikap manusia yang negatif menyebabkan hubungan antara manusia dengan alam pasti akan terjajas. Ada manusia ini yang suka betul, dia punya dia tidak sifat negatifnya lah yang menyebabkan hubungan manusia dengan alam terjejas, rosak, musnah, binasa, dan berlakulah macam-macam bencana. Begitu juga dengan hubungan antara manusia sesama manusia. Kena jaga perkara ini, tuan-tuan dan puan. Kita kena ketahui pelbagai kaedah, pelbagai tindak tanduk manusia yang menyebabkan musnahnya alam sekitar ini. Yang pertamanya, kita melihat pembuangan sisa toksik ke dalam sungai, pembuangan sisa-sisa kotoran, toksik, racun, dan pelbagai lagi di dalam sungai. Sungai ini adalah kena bersih. Tapi itulah tindakan manusia yang negatif. Yang kedua, pohon-pohon ataupun pokok-pokok sepatutnya dijaga dengan bagus, tetapi berlaku pula pembalakan. Pokok ini memberikan oksigen, boleh menyebabkan dia menahan daripada tanah runtuh dan sebagainya. Tetapi berlaku pembalakan tanpa kawalan. Kerana apa? Kerana nafsu manusia. Inilah pendidikan moral. Nafsu manusia yang rakus untuk mau dapat duit. Allah. Yang ketiga, kemusnahan alam juga disebabkan oleh pembalakan haram. Yang tadi itu pembalakan haram. Yang ketiganya ini adalah pemburuan haram. Di hutan ini banyak haiwan-haiwan seperti monyet dan haiwan-haiwan seperti rusa dan keturunannya, monyet dan keturunannya, harimau-harimau dan keturunannya, gajah dan keturunannya, dan semualah haiwan-haiwan. Apabila berlaku pemburuan secara haram, maka haiwan-haiwan ini akan tiadalah. Begitulah keadaan dia. Apatah lagi kalau pembalakan tempat haiwan ini hancur. Yang keempat, tindakan manusia yang boleh memusnahkan alam adalah penyelidikan dan juga uji kaji. Selidik, uji kaji. Oleh itu, ini adalah perkara-perkara yang menyebabkan kemusnahan alam oleh aktiviti manusia. Ini yang jadi masalah.
Mari kita, itu bagi alam. Mari kita, yang keduanya, kita melihat juga tindakan yang memusnahkan hubungan sesama manusia. Apakah tindakan-tindakan itu oleh manusia ini? Yang pertama, penderaan kanak-kanak. Penderaan kanak-kanak. Kanak-kanak ini, tuan-tuan dan puan, dikategorikan sebagai mereka yang berumur di bawah dalam 12 tahun begitulah. Tapi berlaku penderaan, maka inilah musnahkan hubungan sesama manusia. Dan yang kedua, gangsterisme lah, geng ini, yaitu wujudnya geng jahat, membelasah orang-orang yang bagus ataupun sebagainya lah. Ini yang akan menyebabkan terputusnya hubungan sama manusia. Yang ketiga, keganasan rumah tangga. Sebetulnya rumah tangga ini dibina atas dasar kasih sayang, tetapi dia hancur disebabkan oleh keganasan dalam rumah tangga. Masalah kecil tidak boleh diurus, tidak boleh selesaikan dengan baik. Jumpalah dengan jabatan agama, minta nasihat sebenarnya, tapi dia tidak. Itulah tindakan manusia yang boleh memusnahkan hubungan sesama manusia. Yang keempat teman-teman, adalah peperangan. Peperangan ini menyebabkan manusia akan lari daripada negara dia. Itulah tindakan-tindakan manusia yang menyebabkan hancurnya hubungan sesama manusia. Dan seterusnya, mari kita lihat pula tentang sebab dan akibat melanggar suruhan Tuhan. Tuhan mahu supaya kita ini sentiasa patuh kepada Tuhan, arahan Tuhan. Dan maka itu arahan Tuhan. Andainya manusia merusakkan alam dan merusakkan hubungan sesama manusia, pastinya ada sebab dia. Sebab dia ialah, yang pertama, kenapa dia melanggar suruhan Tuhan? Yang pertama, kurangnya ketakwaan ataupun keimanan. Kurangnya ketakwaan, takwa ini takut, ataupun keimanan, kurang dia punya iman, tidak yakin dengan Tuhan. Yang kedua, terpengaruh dengan unsur dan budaya-budaya negatif. Terpengaruh dengan budaya unsur yang negatif. Terpengaruh dengan perbuatan-perbuatannya yang negatif. Seperti apa? Penyalahgunaan dadah. Contohnya dadah. Berlakunya kemusnahan rumah tangga. Gangsterisme pun sama. Kanak-kanak pun sama, terlibat sama. Peperangan tentang perempuan, kerana untuk apa itu peperangan? Biasanya peperangan wujud di atas tipe hati, salah komunikasi dan sebagainya. Habis. Itu adalah sifat-sifat yang boleh itu adalah antara sebab yang boleh disebabkan berlakunya akibat. Sebab kenapa? Sebab melanggar suruhan Tuhan. Itu sebabnya. Sebab lagi mau melanggar. Sebab manusia melanggar arahan Tuhan ialah sikap tamak, halobah dan hasad dengki. Jauhi hasad dan juga jauhi dengki, dan jauhi juga sifat tamak dan halobah. Apakah akibat dan kesan dia bila melanggar ini? Yang pertamanya, mendapat balasan daripada Tuhan. Bila sudah mati, akan balasan daripada Tuhan. Masuk neraka. Ataupun tuan-tuan dan puan, di masa di bumi pun Tuhan akan bagi sudah. Yang kedua, disisihkan oleh masyarakat. Masyarakat sisihkan. Masyarakat, sebut saja nama, dia itu dulu melanggar arahan Tuhan. Berbanding dengan mereka yang suka membantu orang, dia itu dulu bagus. Jadi masyarakat akan dekati dia. Yang ketiga, akibatnya ialah kehidupan tidak sejahtera. Tidak bahagialah, kehidupan tidak bahagia sebab mau melanggar arahan Tuhan, dan tidak aman, dan boleh mempengaruhi tentang kehidupan dia, dan boleh menjadi gelandangan dan sebagainya. Itulah kesan-kesan dia. Dan saya rasa itu saja perkongsian tentang kehidupan moral kita pada hari ini. Sekian.